Bukan ke Farid dan isteri dia balik kampung? Siapa pula yang ada dalam bilik ni? Dalam keadaan sama-sama, ada satu susuk tubuh wanita tua yang sedang membongkok. Tiba-tiba, pintu bilik terbuka. Nenek tua itu merangkak ke arah Arman. Rambutnya panjang mengurai. Nenek tu ketawa berkikik-kikik. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe, berbanyak-banyak terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk like, share dan komen video-video kami. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Macam biasa, untuk episod kali ni, saya ada 2 kisah seram yang akan saya kongsikan kepada anda semua. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Kisah yang pertama ini diceritakan oleh seorang perempuan yang ingin dikenali sebagai Nadira. Kisah ni berkaitan dengan abang Nadira iaitu Ihsan. Pada tahun 2018, Ihsan mengikat tali pertunangan dengan seorang perempuan iaitu Mariam. Mariam ni sebenarnya adalah crush Ihsan masa zaman sekolah. So memang happy lah sangat Ihsan bila dia dapat bertunang dengan crush dia sendiri. Siapa tak happy kan? Tambahan pula, kedua-dua family Ihsan dan Mariam ni bertambah-tambah happy disebabkan atuk Ihsan dan atuk Mariam ni sebenarnya sahabat karib masa zaman muda-muda dulu. Memang dah lama dah kedua-dua atuk ni terpisah, tapi alhamdulillah bertemu kembali disebabkan pertunangan cucu-cucu mereka. Mengikut kata Nadira, pada 2 bulan pertama abangnya bertunang dengan Mariam, semuanya berjalan dengan lancar. Mereka nampak sangat happy dan bahagia. Tapi bila memasuki bulan ketiga, abang Nadira iaitu Ihsan ni mula menunjukkan sedikit perubahan. Mula-mula tak jelas sangat perubahan tu, tapi makin lama makin ketara. Abang Nadira ni iaitu Ihsan, dia bekerja di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Ihsan ni dalam adik-beradik dia tinggal dengan atuk dan nenek dia. Manakala adik-beradik yang lain semua tinggal dengan family dia di Selangor. Sejak bulan ketiga tu, Ihsan selalu sangat balik kerja lambat. Ihsan sebenarnya tak pernah pun balik kerja lewat malam. Tapi kerap sangat dalam bulan ketiga tu, dia balik kerja sangat lambat. Kadang-kadang pukul 2-3 pagi. Bila berlaku macam tu, atuk dan nenek Ihsan mengadulah dengan ibu dan ayah Ihsan berkenaan dengan kelakuan Ihsan yang selalu balik lewat malam ni. Macam biasalah, ibu dan ayah Ihsan bila dengar atuk dan nenek Ihsan mengadu, mereka pun memberi nasihatlah kepada Ihsan supaya jangan selalu sangat balik lewat. Lagipun atuk dan nenek tu dua-dua dah tua di rumah, tak eloklah ditinggalkan sampai lewat malam. Menurut kata Nadira, abang dia ni sebenarnya seorang yang pemalu, pendiam dan seorang yang dengar kata-kata orang tua. Kiranya budak yang baik lah. Tapi bila ibu dan ayah Ihsan nasihat Ihsan berkenaan dia selalu balik lewat tu, tiba-tiba Ihsan mengamuk. Mengamuk dengan sangat-sangat teruk. Ihsan tak pernah-pernah dia menengking ayah dia. Hari tu juga dia tengking ayah dia depan-depan satu keluarga. Pada suatu hari, atuk Ihsan call mak dan ayah Ihsan. Atuk Ihsan cakap yang Ihsan dah tak pulang ke rumah dalam 3 hari. Mereka call Ihsan banyak kali, tak angkat-angkat. Atuk dan nenek Ihsan ni sebenarnya risaukan Ihsan. Kod-kod apa-apa terjadi dekat Ihsan. Pada hari ketiga tu, tepat jam 8 malam, Ihsan pun sampai dekat rumah atuk dan nenek dia. Bila dia sampai aja, atuk dia tanyalah Ihsan, "Oh pergi mana San? Kenapa dah 3 hari baru nak balik? Atuk call kau tak angkat-angkat. Kau tahu tak dekat rumah ni semua orang risaukan kau?" Rupa-rupanya, menurut kata Ihsan, dia dan rakan-rakan sekerjanya berkemah di Pantai Morib selama 3 hari 2 malam. Sebab itulah dia tak balik ke rumah. Bila dengar Ihsan cakap macam tu, atuk Ihsan marahlah. "Atuk tak kisah kalau kau nak pergi berkemping dengan kawan-kawan kerja kau. Tapi kalau boleh bagi tahulah atuk. Sekurang-kurangnya atuk tahulah kau pergi mana." Bila aja Ihsan dengar atuk dia membebel macam tu, tiba-tiba Ihsan mengamuk lagi sekali, sama macam mana dia pernah marah ayah dia dulu.
Masa tu Ihsan naik hantu. Dia mula menjerit-jerit kepada atuk dia. Dia marah sangat dengan atuk dia sebab tegur dia. Bila kejadian dah jadi macam tu, atuk dan nenek Ihsan cepat-cepat call mak dan ayah Ihsan bagi tahu kejadian yang berlaku. Bila mak dan ayah Ihsan datang ke rumah atuk dia, Ihsan sebenarnya sempat keluar. Menurut kata atuk, lepas saja Ihsan marah-marah macam tu, Ihsan terus keluar daripada rumah. Lebih kurang pukul 11 malam hari yang sama Ihsan keluar rumah tu, keluarga Ihsan terima satu berita yang mana Ihsan aksiden. Keadaan Ihsan masa tu sangat-sangat teruk. Ihsan dikejarkan ke hospital dan dia mengalami patah kaki kanan. Semasa Ihsan duduk di hospital, tunang Ihsan iaitu Mariam ada datang melawat Ihsan. Tapi menurut kata Mariam, Ihsan dah banyak berubah. Bila aja Mariam datang, Ihsan selalu marah-marah Mariam. Dia cakap jangan datang-datang lagi. Mariam masa tu tak kecil hati sangat sebab dia faham Ihsan mungkin sedang stres dan sakit. Tapi bila dah selalu sangat Ihsan marah dia setiap kali Mariam datang, so Mariam ni adalah mengadu juga dengan family Ihsan. Situasi jadi lagi bertambah pelik apabila satu hari Mariam datang bawa makanan. Dan macam biasa, Mariam nak tolong bagi Ihsan makan. Tiba-tiba, tak semena-mena, Ihsan boleh campakkan aja makanan tu jatuh ke atas lantai. Masa tu, Mariam sangat-sangat terkejut dan pelik dengan perubahan Ihsan. Seolah-olah, Mariam ni sangat-sangat dibenci oleh Ihsan. Lepas saja kejadian tu berlaku, Mariam cepat-cepat pulang. Tapi, sebenarnya, Mariam tak betul-betul pulang. Dia menyorok dulu di tepi kawasan toilet hospital tu. Lebih kurang 15 minit kemudian, datang dalam 4 ke 5 orang lelaki dan perempuan memakai pakaian pejabat melawat Ihsan. Dalam fikiran Mariam ni, oh mungkin itu kawan-kawan sekerja Ihsan kot yang datang untuk ziarah dia. Dalam kalangan rakan-rakan kerja Ihsan tu, ada seorang perempuan ni duduk dekat sangat dengan Ihsan. Dan perempuan tu nampak sangat-sangat mesra dengan Ihsan. Siap suapkan nasi untuk Ihsan. Ihsan pula, bila kawan-kawan dia datang, dia nampak macam gembira sangat. Boleh bergelak ketawa dengan diorang. Padahal, tadi masa dengan Mariam, bukan main mengamuk lagi dia. Bila aja Mariam ternampak kejadian tu, Mariam pun bagi tahu dengan keluarga Ihsan. Selang 2 minggu, Ihsan keluar daripada hospital. Bila Ihsan keluar, keluarga Ihsan buat keputusan nak bawa Ihsan pergi berubat. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dekat Ihsan sebenarnya. Memang betul, bila bawa aja pergi berubat dengan salah seorang ustaz kenalan ayah Ihsan, ustaz tu bagi tahu yang Ihsan sebenarnya terkena minyak dagu ataupun minyak pengasih. Mengikut kata ustaz, Ihsan terkena minyak dagu ni sejak awal tahun lagi. Rupa-rupanya minyak dagu ni diberikan oleh salah seorang rakan kerja Ihsan yang mana dia seorang perempuan. Menurut kata ustaz lagi, sebenarnya kawan perempuan Ihsan tu sukakan Ihsan, tapi disebabkan Ihsan dah bertunang, sebab itulah dia gunakan minyak dagu ni untuk memikat Ihsan. Ihsan mengambil masa yang lama, hampir 3 bulan juga berubat. Sebab ustaz kata minyak dagu yang digunakan ni jenis yang paling kuat, jenis ampuh sekali. So memang susah sangat nak dibuang daripada Ihsan. Ustaz perlukan masa yang lama sikit untuk slow-slow buang daripada Ihsan. Tambahan pula, hari-hari Ihsan pergi kerja dan jumpa perempuan tu di tempat kerja. Setiap kali jumpa, setiap kali itulah minyak dagu ni akan dicalit pada badan Ihsan. Bukan aja sebabkan minyak dagu tu jenis minyak dagu yang kuat, tapi juga disebabkan hari-hari Ihsan dah jumpa dengan perempuan tu di tempat kerja dan hari-harilah juga perempuan tu dah calit minyak dagu dekat badan Ihsan. Sebab itulah ustaz susah sikit nak buang minyak dagu ni. Menurut kata Nadirah, lepas saja Ihsan berubat tu, Ihsan dibawa pulang rumah keluarga dia sendiri, yang mana dekat rumah Nadirah lah juga antara adik yang akan menjaga Ihsan. Sepanjang tempoh berubat yang 3 bulan tu, Ihsan setiap malam akan terima gangguan. Setiap malam juga Ihsan akan menjerit-jerit meracau-racau. Dan bila Nadirah tanya apa yang abang dia nampak, Ihsan bagi tahu dia nampak ada seorang perempuan berambut panjang, bermuka sangat hodoh, sedang duduk mencangkung di hujung katil dia sambil memerhatikan dia. Bukan tu saja, Ihsan juga selalu terjaga pukul 2-3 pagi dan akan memandang ke arah tingkap. Bila Nadirah tanya Ihsan, apa yang abang dia nampak? Ihsan cakap dia nampak kelibat pocong sedang melompat-lompat di tepi tingkap. Tapi, bila Nadirah tengok di tingkap, tak ada apa-apa pun. Kiranya, Ihsan seorang je yang nampak. Tapi, keluarga yang lain tak nampak. Alhamdulillah, hampir 3 bulan berubat, Ihsan beransur pulih. Menurut kata Nadirah, sejak daripada hari tu, Ihsan tukar tempat kerja. Dia dah tak kerja lagi di tempat tu. Sekarang, Ihsan dan Mariam telah pun selamat diijab kabulkan dan kini mempunyai 2 orang cahaya mata. Pengajaran daripada cerita yang pertama ni adalah penggunaan minyak dagu ni adalah salah satu perbuatan syirik dan sebesar-besar dosa adalah dosa mensyirikkan Allah.
Kalau kita sukakan sesuatu ataupun sukakan seseorang, kalau boleh, dapatkanlah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kotor macam ni. Sentiasalah memohon perlindungan kepada Allah agar kita semua sentiasa dilindungi daripada makhluk-makhluk alam gaib dan juga perbuatan jahat manusia. Kisah yang kedua ini diceritakan oleh seorang lelaki yang ingin dikenali sebagai Arman. Arman ni, dia bekerja di salah sebuah syarikat yang terletak di Kuala Lumpur. Pada tahun 2012, Arman pulang ke Sabah, iaitu kampung halaman dia sendiri, untuk dia bekerja di sana. Disebabkan keadaan ibu dan ayah dia yang semakin uzur, Arman rasa dia nak bekerja di Sabah. Satu hari, bila Arman dah balik kampung, Arman pergi berjumpa dengan kawan-kawan yang selalu dia lepak dekat kampung dia. Setiap malam, mereka akan duduk, bersembang dan berkumpul di sebuah pondok yang terletak di hujung kampung. Mengikut kata Arman, kawan-kawan dia yang ada dekat kampung tu, kebanyakannya bekerja di kampung. Dipendekkan cerita, dalam kalangan kawan-kawan Arman tu, ada seorang kawan Arman namanya Farid. Farid bagi tahu Arman yang dia nak pulang ke kampung halaman isteri dia selama seminggu. Jadi, dia nak minta tolong Arman untuk tolong tengokkan rumah dia. Rumah Farid pun terletak di kampung yang sama dengan Arman. Mengikut kata Arman, Farid minta tolong Arman disebabkan dalam kalangan kawan-kawan yang lain, Arman ni kira antara kawan yang boleh dipercayai dan boleh diharap lah. Arman, aku nak balik kampung isteri aku dalam seminggu ni. Boleh tak kau tolong tengok-tengokkan rumah aku? Tak banyak pun. Just tolong bukakan lampu waktu petang dan tutup waktu pagi. Lepas tu tolong bagikan itik aku makan dekat belakang rumah. Arman tak kisah disebabkan dia dah lama sangat kenal Farid. Lagipun dalam kalangan kawan-kawan mereka, Farid ni yang paling rapat sekali dengan Arman. Esoknya, Farid pun pulang ke kampung halaman isteri dia. Pada waktu petang hari, baru Arman teringat yang sebenarnya dia kena pergi tolong buka lampu di rumah Farid. Dalam pukul 5 lebih macam tu, Arman dah bergerak dah ke rumah Farid. Sebab kalau dekat kawasan Sabah kan, pukul 6 lebih macam tu dah nak gelap. So, untuk lebih selamat, Arman pergi awal sikit dalam pukul 5 lebih. Arman menaiki motosikal dia dan diparking di luar kawasan rumah Farid. Rumah Farid ni adalah sebuah rumah pusaka peninggalan arwah mak Farid. Rumah Farid ni jenis rumah kampung 2 tingkat yang mana bahagian atas adalah kayu dan bahagian dapur pula adalah batu. Bila Arman sampai aja dekat depan pintu rumah Farid, dia tengok pintu depan tu bermangga. Tapi yang Arman bagi pada dia hanya kunci pintu pagar dan juga pintu dapur. So, Arman pun pergilah ke arah dapur disebabkan dia rasa mungkin Farid just bagi pintu dapur untuk dia masuk melalui dapur. Bila Arman masuk aja kawasan dapur tu, suasana agak suram dan gelap. Yelah, waktu dah nak dekat maghrib kan, memang kuranglah cahaya yang masuk dalam rumah. Tanpa berlengah lagi, Arman cepat-cepat naik ke tingkat atas untuk dia buka lampu di bahagian ruang tamu. Bila Arman sampai aja dekat tingkat atas, suis lampu pun dibuka. Tapi itu baru lampu yang pertama di bahagian ruang tamu tu. Ada lampu kedua di bahagian depan sekali. Semasa Arman melewati ruang tamu untuk membuka lampu di bahagian depan, tiba-tiba Arman terdengar macam ada seseorang yang sedang bercakap di dalam bilik. Arman pun pelik. Bukan ke Farid dan isteri dia balik kampung? Siapa pula yang ada dalam bilik ni? Arman perlahan-lahan meninjau di sebalik sebuah bilik yang pintunya terbuka sedikit dan ditutupi dengan langsi yang jarang. Dalam keadaan sama-sama, Arman boleh nampak ada satu susuk tubuh wanita tua yang sedang membongkok duduk di atas katil. Arman masa tu agak terpaku dan kepala dia ligat berfikir, siapa sebenarnya perempuan tua tu? Arman fikir itu mungkin mak kepada Farid. Jadi Arman pun segera melangkah ke depan dan nyalakan lampu di bahagian depan. Bila kedua-dua lampu terbuka aja, tiba-tiba pintu bilik yang ada perempuan tua di dalamnya tadi tu terbuka. Perlahan-lahan je. Arman masa tu dah rasa sesuatu dah. Tapi dia buat relax je lagi. Bila aja pintu tu terbuka, tiba-tiba nenek tua yang Arman nampak tadi tu merangkak perlahan-lahan menuju ke arah Arman. Rambutnya panjang mengurai. Nenek tu ketawa berkikik-kikik memandang Arman. Arman masa tu punyalah terkejut, terus dia berlari tolak tingkap rumah Farid. Terus terjun jatuh ke bahagian laman rumah Farid. Sakitlah juga punggung Arman masa tu bila terhentak ke atas pasir disebabkan dia melompat dari tingkap rumah Farid tu. Tanpa membuang masa lagi, Arman cepat-cepat berlari ke motosikal dia dan cuba nak hidupkan. Tapi, time-time tu lah juga motosikal dia buat hal. Tak boleh start.
Bila dah gelabah macam tu, Arman cepat-cepat tolak motosikal dia jauh daripada rumah Farid. Dan sepanjang perjalanan tu, dia cuba juga start motosikal dia dan Alhamdulillah boleh. Terus Arman memucut balik ke rumah. Bila dah sampai rumah, abang Arman iaitu Faisal tanya dekat Arman, kau ni kenapa? Muka pucat semacam aja. Arman bagi tahu dengan abang dia Faisal, Bang, kau boleh tolong aku tak? Tolong bukakan lampu rumah Farid. Lepas tu bagi itik dia makan kat belakang rumah. Aku sakit perut lah. Tadi aku dah pergi dah buka satu lampu. Tapi aku sakit perut, aku terus balik rumah sebab aku macam tak selesa lah pula nak buang air dekat rumah orang. Kau pergi tolong bang, nanti aku kasih kau upah. Abang Arman ni memang jenis yang tak penakut. Dia tak percaya sangat dengan benda-benda gaib ni. Kalau nampak hantu depan mata pun, dia boleh buat dono je. Sebab itulah Arman minta tolong Faisal. Faisal cakap dengan Arman, ya ke? Ke kau ni sebenarnya nampak hantu tak? Arman membalas, mana ada aku nampak hantu. Memang aku sakit perut ni. Kau pergilah tolong aku. Nanti aku bagi kau upah Bukan apa, Arman takut. Tadi kan dia dah buka pintu dapur rumah Farid. Kalau dia tak pergi kunci balik, buatnya tiba-tiba ada orang masuk, tak kesusah. Dia juga yang akan dipersalahkan kan? Sebab itulah dia minta tolong Faisal. Faisal pun walaupun malas-malas, dia tetap pergi juga sebab dia kesian tengok adik dia sakit perut. Selama seminggu tu, Arman sebenarnya pura-pura sakit perut dan demam. Dia cakap dengan abang dia memang tak boleh pergi tolong bukakan lampu dan bagi itik Farid makan disebabkan dia tak sihat. Seminggu tu lah Faisal yang kena pergi tolong bukakan lampu dan juga bagi itik Farid makan. Walaupun sebenarnya itu tugas Arman. Arman tak bagi tahu pun dengan abang dia kejadian apa yang dihadapi petang tu sebab dia tak nak abang dia gelakkan dia. Seminggu selepas tu, bila Farid pulang, Arman jumpa dengan Farid. Dia ada tanya dengan Farid, Farid, kat rumah kau ada mak kau ke yang duduk sekali? Farid cakap, mana ada, yang duduk dekat rumah tu aku dengan isteri aku je. Mak aku kan dah lama meninggal. Oh yelah, mak aku meninggal masa kau dekat Kuala Lumpur. Alangkah terkejutnya Arman bila dia dengar yang Farid cakap dia dan isteri dia saja yang tinggal di rumah tu. Jadi sebenarnya siapa wanita tua yang dia nampak di rumah Farid? Pengajaran daripada cerita yang kedua ni adalah, kalau kita nak masuk sesebuah rumah, sebelum masuk tu, seeloknya bacalah bismillah dan beberapa ayat Al-Quran supaya diri kita sentiasa dilindungi Allah daripada makhluk-makhluk alam gaib. Lagipun, kita tak tahu sepanjang ketiadaan kita di rumah tu, benda apa yang ada dekat dalam rumah. Sekian saja untuk episod kali ini. Kepada yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Kepada yang belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Dan kepada yang berminat untuk memberikan cerita-cerita seram ataupun kisah pengalaman hidup berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di email yang tertera di screen ataupun di description. Akhir kalam, segala yang berlaku di dunia ini kadang-kala tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian dulu dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.